kena cari tu. Okay. Sebab dia atau sebab dia atau, maksudnya kita kena tambah lah. Okay. Maksudnya kita kena tambah sebab dia atau. Okay. So yang first kali ni, P kita tukar jadi Z apa-apa pun sebab Z je boleh kira. Z besar daripada, okay, kita masuklah formula tu. X tolak min per dengan sisihan piawai. Okay. Yang satu lagi tu P Z X tolak min tolak 1.05. Kecil 1.05 per dengan 0.02. Okay. Okay, so kita kira yang tu Z lebih besar 1.08 tolak 1.05 bahagi 0.02 dapat 1.5. Okay, yang belah kanan ni 0.992 tolak dengan 1.05 bahagi 0.02 awak dapat P Z lebih kecil daripada negatif 2.9. Kira dia dapat tepat tak? 992 tolak 1.05. Okay. So dapat dua benda ni kan. Okay, macam saya kata tu lukis sikit. Lukis sikit bagi nampak tu. Okay. 1.5 kat mana? Okay, kosong. 1.5 ke kanan adalah kawasan ni. Okay, yang ni pula 2.9 ke kiri kan? Okay, negatif 2.9 ke kiri. So nak dua kawasan ni lah. Okay. So yang ni kan kita buat satu-satu pun tak apa, nak buat sekaligus pun tak apa. Okay. Kalau Z besar pada 1.5 ni, kita boleh kira R terus sebab dia ke kanan kan. Bila ke kanan, kita boleh masuk R terus 1.5. R 1.5. Okay. Negatif 2.9 ni, Z lebih kecil pada negatif 2.9 ni, dia baca ke kiri. Okay. So, ke kiri, bila baca ke kiri, dia sama je kalau kita baca ke kanan tapi dia positif. Dia keluasan dia sama je. Okay, cikgu lorek kat awak Yang warna merah kat sini, sama je dengan merah kat sini. Luas dia. So, apa yang kita buat? Kita cari je R positif 2.9 sebab dia sama je. So, kita kira lepas tu. R 1.5, shift distribution, R 1.5. So, dapat 0.0668 tambah dengan R 2.9 lah. Tak payah ambil negatif sebab kita baca ke kanan. So, dapat dapat 1.87 tu dia kuasa 3. 10 kuasa negatif 3. Okey, cikgu dah bagi tahu itu 10 kuasa negatif 3 ni maksudnya dia 3 ke kiri. 1, 2, 3. So letak kosong. So awak tambah hanyalah 0.0668 tambah 0.00187. So nanti awak dapatlah jawapan dia. So dapat 0.06867. Okey. Sekarang tu ada soalan nak tanya. 13. Cikgu. Boleh guna P kan nak ke kiri? Kau nak guna P negatif 2.9? Boleh? Tapi aku kena ingat lah P untuk guna ke kiri kan. P negatif 2.9 awak dapat juga sama maksud Hayat tu dia tanya ni kalau nak kira yang ni tanpa lukis balik awak boleh masuk P negatif 2.9 sebab P dia baca ke kiri. P dia baca ke kiri. R dia baca ke kanan. Ataupun Q dah tahu dah kegunaan Q. Siapa yang dah tahu kegunaan Q kat mana? Okay.
Tak apa. Awak tahu P dengan R pun dah cukup dah. Q tu nanti kalau siapa nak tahu tanya cikgu explain Cikgu tak explain dah ni, takut pening-pening banyak benda kan. Okey. Contoh 23. Siapa yang tak ada dalam online ni? Sekejap. Farisha ada tak? Ada. Siapa yang tak ada? Aimi cikgu. Aimi gimana dia? Phone dia masuk air. Allah, dia buat dia mandi. Tak tahulah cikgu. Siam tu. Okey. Contoh 23 jisim ayam yang diternak oleh Encik Rahmat bertabur normal. Okey, kita keluarkan maklumat. Macam biasa kalau orang nak buat latihan pun keluarkan maklumat sahaja. Tak payah sains soalan pun tak apa. Kan? Jika Encik Rahmat menternak 1,500 ekor ayam. Okey, yang ni soalan dia ada jumlah besar tu. Okey, kita bagi dia total lah. Panggil total sampel ataupun total. Total sampel ataupun total 1,500 maklumat dia. Okey, cari bilangan ayam. Dia nak cari bilangan sekarang ni. Dia tak nak kebangkalan, nak cari bilangan. Apa? Bilangan apa? Ayam yang berjisim antara 0.95 hingga 1.18. Okey. 1.18. Okey. So dia sekarang ni dia tak dia random lagi ayam tu. So kita memang pakai X mula sekali ni. Okey, lepas tu baru kita tukar kepada Z. Okey. Macam biasa tengah-tengah tukar jadi Z. Belah kiri kita ambil X, tolak min per dengan sisian piawai. Belah kanan X salah titik perpuluhan. X tolak min per dengan sisian piawai. Okey, kita selesaikan kiri dan kanan. Okey, ambil 4 tempat perpuluhan kau boleh. Okey. Jangan bunda awal-awal. Okey. Okey, dapatlah negatif 0.8333 kan. Kalau awak nak guna pecahan sebab yang ni perpuluhan dia tak berhenti kan. Let's say awak nak guna pecahan negatif 5/6 pun boleh juga. Terpulang. Okey. So yang belah kiri dapat 1.18 tolak dengan 1.2 bahagi 0.3. So dapatlah negatif bla 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 tu. Banyak tu. Kalau nak, maksudnya kalau belah sini nak pakai pecahan pun tak apa. Kan? Sebab dia tak berhenti Yang ni pun juga nak pakai pecahan lah sebab dia tak berhenti. Tolak 1.2 bahagi 0.3 tadi. Dapat negatif 5/6. Okay. Okay, so kita boleh pakai kalkulator. Okay, satu lagi kalau awak pakai pecahan kan. Okay, cikgu tulis dua-dua senang sebab nak nampak Sorry. Sebab kadang-kadang tu awak kena letak kedudukan tu, takut bila awak pakai pecahan awak tak nampak kedudukan dia macam mana. Kalau cikgu tak nampak juga. 6. Okay. Cikgu buat dua-dua lah Okay. Kedudukan ni lukis Okay. So negatif 8.33 dengan negatif 0.006 yang paling dekat yang kosong adalah negatif 0.0666. Yang jauh pada kosong negatif 0.833. Okay. So dia nak di antara ni. Kita punya tempat Kita punya nak cari ni. Okay. So cikgu ulang balik ni. Kita cari dulu warna merah. Sebab merah dia ke kanan semua. Lepas tu kita tolak dengan warna biru ke kanan. So maksud dia kita kena tulis dulu P tu. P Z lebih besar daripada negatif 0.8333. Kita kena tolak yang warna biru tu. P Z lebih besar daripada negatif 0.0666. Okay. So sampai sini barulah kita masuk R tu. R negatif 0.8333 tu kita tolak dengan R negatif 0.0666. Okay. Jangan lupa tulis P dulu sebelum kita tulis R. Sebab sebenarnya R tu dia macam tak ada markah pun. P tu ada markah. Yang P tu yang wajib tulisnya.
So kita pun masuk kalkulator lah. 0.8333. So dapatlah 0.79766. Tolak dengan R satu lagi ni. R negatif 0.0666. So dapat 0.5265. Okey, lepas tu baru tolak lah. Okey, boleh bunda So cikgu tak bunda. Bunda sikit ni jadi 7. Ni jadi 6. Bunda 4 siap-siap pun tak apa. So 0.7977 tolak dengan 0.5266. 0.271. 2711. Kan 2711 kan? Okey. Betul. Dekat jawapan ke buku teks tu lain sikit. Sekejap cikgu tengok. Apa dia lain? Sekejap. Berbeza sikit je tak apa. Okey. Tak apa Okey. So yang ni sebab buku teks tu dia ambil belah kanan, dia ambil kawasan belah kanan. Cikgu kira terus dia tukar kawasan, dia pergi kawasan belah kanan. Sebab tu dia lain sikit buku teks tu. Dan dia ambil 3 tempat perpuluhan je. Cikgu ambil 4 tempat perpuluhan. Okey, sebab tu lain sikit. Tapi biasakan dia ambil 4 untuk normal ambil 4. Okey, yang kita dapat tu hanyalah kebarangkalian. Dia nak apa? Dia nak bilangan. Okey, yang ni awak kena guna satu rumus lagi. Rumus ni rumus biasa. Okey, kalau cikgu panggil rumus ni rumus panas. Okey, rumus panas, ingat rumus panas macam ni. Probability kebarangkalian sesuatu sama dengan bilangan sesuatu tu per dengan sampel. Ni rumus panas cikgu panggil. Rumus panas. Kebarangkalian sesuatu sama dengan bilangan sesuatu bahagi sampel. Okey, sekarang ni yang kita punya kebarangkalian kita tu adalah 0.2711 ni. Ni PA kita. Okey. Sampel kita ni 1500. Ni sampel kita. So bila dia nak bilangan tadi, bilangan maksudnya dia nak NA kita. Okay, so kita masuk rumus saja. So jadinya 0.2711 sama dengan NA per dengan sampel 1500. So NA kita adalah 1500 darab dengan 0.2711. So dapat 406.65. Okey. Jawapan ada point kan, tapi ayam mana boleh point. Okey. Ayam tu kita kena bunda jadi nombor bulat. Awak tak boleh bunda 407 sebab ayam tu tak sampai 407. Ayam tu 406 point something. So kena bunda ke bawah. Sebab awak tak boleh lebih daripada jisim dia ni. Kalau 407 tu maknanya awak dah lari lah. So kena ambil bunda ke bawah. Dia tak sampai 407. So dia 406. So jawapan kita final adalah 406. Minta maaf kecil sikit. Nampak kan? Nampak. Okay, 406 final answer. Bunda kepada bilangan yang kecil. Sebab kita tak sampai pun 407. Okay, ada soalan sebelum cikgu pergi yang B pula? Okay, tak ada Okay, cikgu padam dulu. B. Okay, diberi 10% pada ayam itu mempunyai jisim kurang daripada M. Okay, 10% adalah kebarangkalian dia. Kebarangkalian yang berat jisim dia kurang daripada M. Okay, apa jisim tu? Kita nama X lah jisim. Sebab dia random. Jisim kurang daripada M. Kurang, simbol kurang. Okay, dan beritahu kebarangkalian. So kita kena letak P. Kebarangkalian dia adalah 10%. Okay, boleh faham Awak kena start dengan benda ni dulu. Bawa tahu nak buat apa.
Kalau awak tak start dengan benda ni, tiba-tiba nak masuk formula tak tahu benda apa. Okay, kena start dengan benda ni, fahamkan soalan tu. Kalau dia kata 90%, tulis sama dengan 90%. Okay, bila kalau dia lebih, awak buat simbol tu lebih. Sekarang ni dia kurang Okay, first kali apa yang kita buat? Kita tukar pada Z. X tukar pada Z. Okay. Yang belah kanan pun kena tukar pakai formula tu. Maksudnya M tolak dengan min. Min kita 1.2 bahagi sisi ampere awal kita adalah 0.3. Okay. 10% ni awak nampak pelik. Awak tak nampak kalau awak guna 10%. So kena tukar jadi perpuluhan. So 10 bahagi 100 adalah 0.1. Okay, sampai peringkat ni awak buat macam hari tu So M tolak 1.2 per dengan 0.3 awak kena sama dengan ini baca dalam table. Okay, tapi sebelum baca table tu kita kena pasti dia duduk belah positif ke dia duduk belah negatif. Okay, so kosong kat tengah. Okay, Z kalau Z duduk belah kanan kiri okay, Z tu lebih kecil kan, lebih kecil kita baca ke kiri. Okay, macam ni. Ataupun kalau Z tu duduk belah kanan lebih kecil adalah kawasan ni. So, mana satu yang logik untuk luas dia 0.1? Mana satu yang logik? Atas ke bawah? Yang luas dia 0.1. Atas. Atas. Sebab atas tu kecil kan? Okay. So, maksudnya jawapan kita tu akan jadi negatif. Tulis negatif siap-siap. Tulis negatif siap-siap. Kemudian kita baca dekat table. Kita 0.1. Okay, masing-masing baca kat table. Kalau dah print lah. Dah print belum? Nanti cikgu boleh laminate kat awak. Kalau cikgu boleh hantar kat awak untuk laminate. Yang dah laminate Okay, 0.1. Okay, cari kat mana? Jumpa dah? Sini 0.1003 ni. Tapi dia tak tepat. Dia kena tolak dengan 3. Tapi kita tak ada 3. So kita boleh pilih sama ada 2 ataupun 4. Okay. Yang ni dia tak strict sangat. So pilih je 2 ataupun 4. Okay. Cikgu tolak 2 lah. Sebab dia baru jadi kalau tolak 2, baru jadi 0.1001. Kalau tolak 4 dia jadi 0.000 kan. Cikgu tolak. Mana satu tak kisah ni, tak strict sangat. So kita baca dari atas. Kita baca daripada tepi. 1.2 81. 1.2 81. Kalau nanti awak ambil pembaris buat pembaris apa kertas untuk tengok. Jangan salah baca. 1.281. Okey, kita balik tadi. Kita masukkan dia 1.281. Okey, baru boleh cari M. So, M sama dengan negatif 1.281. Okey, darab dengan 0.3. Okey, baru tambah dengan 1.2. So, dapat 0.8157. Okey, ada soalan nak tanya? Sofia keluar masuk. Masalah apa? Okay, ada soalan nak tanya lagi? Boleh faham cara baca table, cara kira ni? Sebab masalah tu banyak masalah dia boleh bagi kat awak. Tapi jalan kerja dia lebih kurang macam ni je semua. Kan? A, B. So kena tahu Okay. Cikgu nak minta hari ni awak buat latihan kendiri 5.13 tu. Buat 5.13 je dulu, 1 hingga 6. Tapi cikgu akan bincang lah beberapa soalan lah. Cikgu akan bincangkan beberapa soalan. Macam soalan ni, cikgu nak bincang nombor 2. Cikgu nak ajar. Apa awak kena buat juga Semua kena buat, 1 hingga 6. Okay. Nombor 1 cikgu rasa tak ada masalah, biasa. Okay, nombor 2 cikgu buat kat awak
Diameter bola keranjang dihasilkan oleh sebuah kilang bertabur normal dengan min 24. Okey, sisian piawai 0.5. Okey, min 24, sisian piawai 0.5. Okey, dalam buku awak kalau tak nak sains soalan macam ni je buat. Rajah di sebelah menunjukkan taburan normal bagi diameter bola keranjang itu. Diberi bahawa luas rantau bola oil adalah 0.245. Maknanya warna ungu ni. 0.245. Okey. Cari nilai K. Okey. So, apa yang boleh buat? Okey. So, maksudnya kalau cikgu tulis dalam bentuk P P X antara K dengan 25.4 ni, kawasan tu luas dia 0.245. Okay. So kalau cikgu tukar jadi Z, dia akan jadi macam ni. P, K tolak min per dengan sisian piawai, Z kat tengah. So 25.4 tolak dengan min per dengan sisian piawai. Okey, benda ni sama dengan 0.245. Okey. So, kalau cikgu buat kalau cikgu buat anak panah macam tadi, cikgu tunjuk Kalau cikgu ambil merah ni, kan? So, cikgu nak tolak dengan biru ni, merah tolak biru. Kawasan merah ke kanan, tolak biru ke kanan akan dapat 0.245. So, kawasan merah kawasan merah tu adalah kawasan P Z lebih besar daripada K tolak 24 per 0.5. Kawasan merah tu. Ke kanan tu. Okay. Lepas tu kalau cikgu tolak kawasan biru tu adalah P Z lebih besar daripada 25.4 sama dengan 0.245. So, kita buat macam ni dulu. Z besar pada K tolak 24 per 0.5 ni. Okay. Z besar pada 25.4 ni, awak kira dalam kalkulator lah. Masukkan R 25.4. Okay. Berapa dapat? Su berapa dapat R 25.4? Kosong. 25.4 ke? Cikgu salah. Oh, sorry. Bukan 25.4. 25.4. Cikgu tak selesaikan yang ni. Sorry, cikgu tak selesaikan yang ni. Kena selesaikan. Bukan 25.4, selesaikan. 25.4 tolak 24 bahagi 0.5. Cikgu lupa nak selesaikan. 25.4 tolak 24 bahagi 0.5. So ni 2.8. Maksudnya R 2.8. -2.56 eksponen -3. Okay, maksudnya kalau 2.56 kali 10 kosong -3 maksud kita 3 ke kanan. 1, 2, 3 Kita letak kosong macam tu. Okay. So dapat 0.00026. Okay, sama dengan 0.245. Okay, apa yang boleh buat? Tinggalkan P, Z besar daripada K tolak 24 per 0.5. Awak ambil yang kita dapat tadi tu bawa ke belah kanan. Tambah dengan 0.245. So, awak akan dapat 0.2476. Okay. So kita tahu belah sini, belah yang kita baca ni positif, K ni positif. So kita dah check dia positif lah, kan? Okay. Cuma kita kena baca 0.2476 dalam table. Baca dalam table 0.2476.
Okay, siapa boleh baca dengan cikgu kat table? 0.2476. Kosong poin 2476. Nurin baca cikgu dalam table 0.2476 kat mana? Apa yang hampir dengan dia? Nurin tak dengar? Oh, keluar masuk. Ya Allah. Siapa yang ada ni? 0.2476. Apa yang paling hampir dengan dia? 0.2483. Betul. Atikah kan? Okay. So maksudnya kena tolak berapa? 7. Kena tolak 7. 7 ada. Okay, 7 ada. So cara kita baca adalah 0.682. 0.682 So masuk tadi 0.682. Okay, bla bla bla, carilah K. 0.682 tolak dengan darab dengan 0.5, darab dengan 0.5 dan tambah dengan 24. So dapatlah 24.341. Kenapa masuk keluar ni? Korang lain tak okey ke? Ikut. Selcom pun ada satu pencawang je kat sana kot. Okey. Nombor 2 cikgu buat. Nombor 3 lah cikgu buat satu lagi. Okey, ni jangan risau, semua cikgu bagi. Tapi sekarang ni kena tanya dulu kalau mana tak faham Okey. Nombor 3. Ketinggian murid di tingkatan 1 bertabur normal. Okey, bertabur normal dengan mean yang sesiampi awal. Okey, keluarkan mean adalah 145, sesiampi awal adalah 10. Okey, jika seorang murid dipilih cara awak, cari kebangkalian bahawa ketinggian murid itu sungguhnya 140. Okey, apa kita kena buat first kali kat sini? Ira Syarmila, apa kita kena buat first kali kat sini? Nak buat persamaan macam mana? P lagi? Kurungan X lebih besar. Kurungan. X, okay. Bila dikata sekurang-kurangnya, at least sekurang-kurangnya. Maksudnya paling kecil dia kena 140. Maksudnya yang lain tu kena besar. Bila sekurang-kurangnya, simbol kita macam ni. Sekurang-kurangnya 140. Cikgu selalu pesan, kalau awak tak ingat, awak hafal macam ni. Kalau dikata sekurang-kurangnya, kita terbalik. Jadi besar, simbol besar. Kalau dikata selebih-lebihnya, kita terbalikkan jadi simbol kecil. So ingat macam tu. Sekurang-kurangnya kena simbol besar, sebab paling kurang adalah 140. Okey, lepas dapat macam ni, kita kena tukar jadi Z. Okey, cikgu buat kat bawah lah. P, Z. Okey. Simbol sama. Okey, dan 140 kita kena tolak dengan min 145 bahagi dengan sesiampi awal 10. Okey, kemudian kita kira lah 140 tolak 145 bahagi 10. Dapat berapa? Negatif 0.5. Okey, betul. Negatif 0.5. Okey, cikgu selalu cakap kalau simbol dia lebih besar, boleh je pakai kalkulator tu cari R negatif 0.5. Okey, sebab dia kat sini. Negatif 0.5, dia lebih besar, dia baca ke kanan. Bila ke kanan, kita terus masuk kalkulator. So, last kali akan dapat 0.
0.6915. Okey, betul. 0.6915. Okey, cikgu nak explain sekali lagi. Kalau lebih besar sama dengan ataupun lebih besar sama dengan ke, lebih besar ke, cara dia sama. Dia tak ada perubahan. Ada calik di bawah ke, tak ada calik cara dia sama je. Okey. Yang ni A. Numbering B. Okey. Jika bilangan murid tingkatan 1 adalah 450. Okey, ni dikata bilangan murid. Bilangan murid tingkatan 1. Ia adalah 450. Cari bilangan murid dengan ketinggian. Okey, maksudnya yang dia bagi memula ni total. Total murid tingkatan 1 adalah 450. Okey, cari bilangan murid dengan ketinggian. Dia nak cari bilangan murid. Ketinggian tidak lebih daripada 150. Okey. X tidak lebih maksudnya kurang dan sama dengan 150 lah. Okay. Kita ada total. Kita nak tahu bilangan. Kita kena guna rumus panas. Okay. Bilangan ni adalah 450 adalah S. Bilangan ni adalah N A. Makanya kita kena cari PA. Okey. PA adalah ketinggian murid, P kebangkalian ketinggian murid tidak lebih daripada 150. So kena buat macam ni. Tu PA kita. Nak cari PA. Okey. Lepas tu kita terus je tukar pada Z lebih kecil. So 150 tolak min bahagi 10. So berapa tu dapat? 150 tolak 45 bagi 10. Macam sama je kan. Dapat 0.5. So dapat 0.5. So kira kat cikgu Z kecil daripada PZ kecil daripada 0.5 berapa? Kecil pada 0.5 ke kiri. So macam nak cari ke kiri tu? Macam nak cari kawasan kiri tu? 1 kena tolak dengan Faiz, macam mana nak cari kawasan yang ke kiri? Ke kanan tu? Sorry. Macam mana nak cari kawasan ke kiri? Z lebih kecil pada 0.5. Macam mana? Guna P boleh cikgu? Guna P. Boleh ke guna P? Boleh kan? Berapa? .6915. 0.6915. Okey, boleh. Yang ni awak boleh guna P 0.5 sebab dia baca ke kiri. Ataupun awak boleh ambil 1 tolak R 0.5. Tolak yang kawasan putih ke kanan tu. Awak boleh ambil juga. Macam tu. Okey. So dapat 0.6915. Okey. Yang awak jumpa mula ni baru NA. So kita pun masuklah rumus panas kita tu. Rumus panas ni masuk. So PA adalah, sorry ni PA. Okey. PA adalah 0.6915. NA adalah kita tak tahu nak cari. Total adalah 450. So kita ambil 0.6915 kali dengan 450. So dapat NA 311.175. Okay, tapi ni adalah bilangan orang. Bilangan orang kita tak boleh point. So sebabnya dia tak sampai 312. So kita ambil yang kecil pada tu. 311 sebagai final answer lah. Final answer. Kalau duit boleh. Kalau duit boleh point. Kalau apa lagi. Yelah harga-harga boleh point. Kalau berat boleh point. Kalau tinggi boleh point. Tapi kalau orang tak boleh lah. Point kena. Okay. Nombor 5. Okay. Okay. Takut lama sangat nombor 4 ni. Cikgu nak terangkan juga tapi cikgu buat separuh jalan je.
Then nanti awak buat sambung. Okay. Sebelum tu nombor 3 ni ada soalan nak tanya tak? Cikgu, yang panas tu memang formula dia ke? Panas ni formula dia. Formula panas ni sebenarnya formula kebangkalian biasa pun. Contoh kebangkalian pelajar perempuan. Okay, maksudnya bilangan pelajar perempuan per dengan total pelajar kan. So kalau bilangan pelajar perempuan, contoh pelajar perempuan. So kalau awak ada 12 orang, 9 perempuan per dengan 12 lelaki. Yang ni lah rumus panas, rumus biasa je sebenarnya rumus panas ni. Sebab tu dia macam dalam buku awak ni dia tak terangkan pasal rumus ni, dia guna je. Sebab dia anggap tu rumus biasa. Rumus biasa digunakan untuk cari probability, untuk cari kebangkalian. Okay, boleh faham? Faham cikgu, terima kasih. Okay, nombor 4. Okay, sebelum tu rumus panas tadi tu, bila awak nampak dia nak cari bilangan bila awak nampak cari bilangan tu, lepas tu mesti ada bagi awak total. Mesti awak kena cari probability lah lepas tu. Okay. Dalam sebuah sekolah, 200 orang murid menduduki satu ujian matematik. Markah yang diperoleh bertaburan nombor dengan min 50 dan sisian piawai 10. Okay, dalam ujian itu, murid yang mempunyai 70 markah dikategori sebagai cemerlang. 70 markah ke atas cemerlang. So, lebih pada 70 cemerlang. Dan cari bilangan murid. Okay, ni nampak sangat kena guna rumus panas kan? Sebab dia nak cari bilangan murid. So, awak buat formula tu, Px lebih besar pada 70. Okay? Tukar jadi PZ something. Awak dapatlah yang ini adalah PA. Okay. Lepas tu total dah ada atas tu 200. Okay. So awak pakai rumus panas, cari NA. Dia nak NA, bilangan murid Okay, yang cikgu tak buat habis, cikgu terangkan saja. Okay, B. Dia beri 60% murid itu lulus dalam ujian tersebut. 60% lulus. Anggarkan markah minimum untuk lulus. Okey, 60% ni adalah kebangkalian. So, sama dengan 60%. Okey, anggarkan markah minimum untuk lulus. Okey, maksudnya P, macam biasa, X. Okey, kalau minimum untuk lulus, markah tu kita kena lebih pada markah tu ke kena kurang pada markah tu? Markah lulus tu. Lebih kan? Lebih kan? Sebab untuk lulus dia kena dapat lebih pada berapa markah. Okey, ini hari ni kita boleh pakai huruf kita sendiri. Nak pakai M ke? Macam tu. Yang inilah maksud ayat dia tadi. 60% pada murid itu lulus, anggarkan markah minimum untuk lulus. M ni markah minimum untuk lulus. Dia kena dapat markah besar daripada M. Besar atau sama dengan M. Lepas dapat dia punya persamaan macam ni, barulah awak buat Z tu. Z besar pada M tolak min 50 bahagi dengan sisian piawai 10. Okey, 10% tukar pada 0.6. 0.6 lah 10% kan, perpuluhan. Lepas tu apa yang awak buat, ambil M tolak 50 per 10. Okey, check sama ada kawasan ni positif atau negatif. Kemudian baca dalam table. Baca table. Okay, tapi baca table tu dia 0.6 kan. Table tak ada 0.6. Awak kena satu tolak 0.6 dulu. Dapat 0.4. Dekat table awak kena baca 0.4 lah. Okay. Macam soalan ni. Dia lebih besar ke kanan Besar ke kanan. Okay, dia 60%. Masa kita nak tengok besar ke kecil tu, positif negatif, kita kena ambil yang asal 0.6 ni. Jangan ambil 0.4, kena ambil yang asal. So, Z besar ke kanan sama ada yang ni 0.6 ataupun yang ni 0.6. Okay, mana lebih logik? Atas ke bawah untuk 0.6? Bawah. Atas lah sebab dia 0.6. Kena lebih setengah. Bawah ni tak lebih setengah, bukan? So, bila duduk atas, maksudnya duduk kawasan negatif kan? So, kita boleh decide dia negatif lah.
Kemudian baca 0.4 dalam table. Sebab apa kita baca 0.4? Sebab 0.6 tak boleh dibaca. Bila tak boleh dibaca, kita kena ambil satu tolak dulu. Baru kita baca. Dan awak shoot je dapat jawapan. Okey, cikgu rasa cikgu sampai situ dulu. Buat dulu yang lain tu, buat 1 hingga 6. Soalan tak payah salin, cuma keluarkan maklumat saja. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum cikgu end? Bagi masa awak buat. Tak payah saya soalan lah cikgu. Tak payah, tak apa, tak payah. Tak Okey.